أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, hari ini bersambung semula kita untuk berkongsi kisah kepada korang. Untuk hari ini guys, kita nak cerita tentang pulau. Sekarang ni cuti sekolah dah. Ramai yang telah pun pergi ke pulau. Walaupun ramai yang tersangkut juga dengan pulau, tapi Acap nak cakap dengan korang, hati-hati bila sampai pulau. Sebab sekarang angin pun tak menentu, hujan, air laut pasang surut kan. Tapi guys, untuk hari ini Acap nak cerita dengan korang tentang cerita seram yang pernah terjadi kepada pekerja pulau dan juga seorang pelancong resort di sebuah pulau. Okay, Acap mention teruslah. Dia ada dua pulau kat sini. Satu Pulau Tioman, nombor dua Pulau Kapas. Apa cerita dia kita akan pergi lagi. Jangan lupa korang tekan like siap-siap, subscribe siap-siap, tekan bell notification sekali. Kita layan intro dulu macam biasa. Lepas kita cerita tentang pulau yang Acap masukkan tadi. Let's roll it. Untuk cerita yang pertama ni, kita nak ceritakan ke korang tentang cerita adik-beradik ni guys. Cerita ni terjadi dekat Pulau Tioman. Famous gila Pulau Tioman ni kan. Nak korang yang mana duduk dekat area-area Pahang, area-area mungkin ke arah Johor ke atas tu kan, memang ini adalah tempat yang jadi pilihan utama untuk korang melancong. Acap tak pernah sampai mana-mana pulau. Kalau korang nak tahu. So mana-mana yang free tu nak ajak Acap pergi pulau, boleh PM tepi. Okay, alright. Cerita pasal Pulau Tioman ni guys. Pulau Tioman ni digambarkan satu pulau yang sangat-sangat orang kata tak adalah mundur sangat, but diorang ni ada satu scenery yang sangat-sangat menarik tau. Dia memang ada satu tarikan yang lain macam sikit, menyebabkan mereka ni antara tempat ataupun kawasan yang wajib dikunjungi oleh semua pilihan penduduk jelata. Dah mengaut kat situ. Dia macam family lah, family trip memang akan pergi sana lah, senang cerita Okay guys, cerita ni dikongsikan oleh seorang anak. Dia pergi ke Tioman tu bersama dengan family dia pada waktu tu. Cerita ni sekitar tahun 2016 guys, which is time tu belum COVID dah kan, tak ada SOP ni. Okey lah, 2016, 6 tahun lepas. Tahun ni dia dah berumur 26 tahun. So maknanya benda ni terjadi ketika umur dia 20 tahun. Dia ada seorang adik guys. Okay, so nama dia yang hantar cerita ni kat Acap, nama dia Naim. Yang nombor 2 tu nama dia Nadir, adik dia yang kedua tu lah. So Naim ni menurut dia, kisah ni bermula ketika dia dengan family dia bercuti dekat Pulau Tioman di hujung tahun guys. Cerita ni bermula guys ketika family dia bercuti di Pulau Tioman di tahun tersebut. Okey, dia ada dua beradik, mak ayah dia dengan ada dua pakcik dia. So ada 6 orang pergi ke satu resort yang telah pun ditempah oleh ayah dia. Tapi guys, cerita dia ada malang sikit lah percutian dia. Sebab bapak dia ni punya confident, punyalah tak tengok review, tak tengok apa kan, tak selidik, perginya pilih resort yang jarang orang duduk. And yang paling menarik sekali menurut Naim, sampai check in, dia lalu daripada awal bilik sampai ke hujung resort tu, tak ada resort yang terbuka pintu ada slipper ke yang menandakan ada orang kat situ. Senang cerita, dia sampai pukul 5.30 petang tu guys, hanya ada family dia je yang ada dekat resort tu. So nak tak nak, sudah di booking, sudah dibayar, adab je lah kan. Nak marah-marah dah sampai dah kan. Tapi guys, bila kita bercuti ni, mana ada orang bercuti 2 hari 1 malam. Biasanya paling kuat pun 3 hari 2 malam. Sama lah macam Naim ni. Menurut dia stay dengan family dan juga pakcik dia tu tadi 3 hari 2 malam di resort. Malam pertama tak ada apa sangat, mereka hanya banyak berehat, tak banyak berjalan. Sebab yalah perjalanan jauh kan. Diorang ni datangnya daripada Melaka guys, sama dengan tempat Acap duduk. So kurang-kurang pergi Pulau Tioman tu 5-6 jam lah perjalanan. Itu belum lagi dia kena lalu itu lalu ini kan. So dia kata waktu hari pertama tu diorang hanya pergi keluar makan dekat kedai yang berdekatan dengan resort, and then diorang balik dan rehat. Okey, dia ada cerita dengan Acap juga guys, keadaan keliling resort tu macam mana.
Resort tu dia macam memanjang tau, memanjang dan dia berdekatan dengan satu laluan nak ke pantai. Okey. Pintu gerbang, ada satu pintu gerbang dia punya resort ni, berdekatan pintu gerbang dia tu adalah lebih kurang dalam 15 meter macam tu. Dia ada banyak tau macam batu-batu besar kan. Korang boleh duduk lepak tepi-tepi pantai maghrib-maghrib. Memang boleh kat situ dia kata. Itu lebih kurang lah dia punya gambaran. Kalau Acap nak cakap secara teliti pun Acap tak pernah pergi. So Acap pun tak sure macam mana gambaran. Tapi itulah dia yang diberi kepada kita. Okey, cerita Naim ni bermula ketika malam kedua mereka menetap di sana guys. Which is malam terakhir lah senang cerita. 6:30 petang mereka semua keluar untuk pergi makan malam. So waktu tu dah pukul 10 lebih. Masing-masing memang dah mengantuk lah senang cerita. So pada waktu tu saya ni ingat macam saya tak dapat banyak ambil gambar tau hari tu. Sebab kita orang ni kena jadi tour guide. Yelah kita dengan orang tua ni, biasa orang muda ni, kita kena tunjuk jalan apa semualah. So saya ambil keputusan untuk dengan adik pergi ambil gambar dekat batu-batu besar yang ada dekat depan resort tu waktu tu. So waktu tu kita orang macam faham tak? Walaupun dah gelap kan, kita orang pun macam tak apalah nak jalan kejap kan, baru pukul 10. So saya pun bagi tahu ayah saya, "Ya, Along nak ambil gambar kejap boleh tak?" Lepas tu ayah cakap macam, "Kau gila apa? Dah malam-malam ni nak ambil gambar. Apa je nampak gelap-gelap ni?" Tak apalah, ada flash, jangan risau. Kau nak pergi seorang ke apa?" Tak, pergi dengan adik." Yelah, pergi jangan jauh-jauh, dekat-dekat sudah." Tak, pergi kat depan batu tu je." Okey. Jangan lambat-lambat, nanti balik cepat." Lepas tu pakcik saya menyampuk. Dia tanya, nak cik ikut tak? Dia kata tak apalah, kejap je cik. Lepas tu masuklah, korang rehat lah kan. Tadi mak pun dah penat tu. Yelah, jangan lama-lama Okey. So pada waktu tu saya dengan adik terus pergi ke arah batu-batu yang bertimbun dekat area-area situ Abang Acap. So waktu tu ayah dengan pakcik serta mak sudah pun hilang daripada pandangan kami. Dia pun berjalan ke arah batu tersebut. Adik saya lah, dia kata, "Bang, abang ambil gambar orang dulu lah." Tak payahlah, kau ambil gambar aku lah dulu. Kan kau itu salah, ini salah. Alah, macam tu lah. So saya pun suruh adik ambil gambar. So saya pun macam ni dekat batu tersebut. Okey, selesai adik ambil gambar saya, is my time to take my brother picture. Kan? Saya suruh adik saya berdiri dekat batu tu, and then saya nak mula snap gambar dia. Snap gambar yang pertama, okey. Bila saya nak snap gambar yang kedua, Acap, waktu tu saya terdengar ada bunyi geseran pasir, seolah-olah ada seorang datang mendekati kami. Tapi waktu tu Cap, saya tak toleh belakang pun. Sebab saya ingat mungkin pakcik saya tadi offer kan, dia nak datang, dia nak tengokkan kita ke apa. Tapi waktu tu saya dengar pijakan pasir tu, dia macam agak laju tau, macam rushing nak datang ke arah kita. Tapi saya tak adalah toleh. Saya terus nak ambil gambar adik saya pada waktu tu. And waktu saya dah tekan snap gambar kedua, tiba-tiba saya rasa lengan baju saya sebelah kiri ni ditarik Abang Cap. Nak apa ni? Waktu tu kat sebelah saya ada seorang budak kecil dalam lingkungan 7-8 tahun, perempuan, rambut dia berterucang Cap. Tanya dia, "Kau kenapa dik? Cari siapa sini?" Tapi masa pertanyaan pertama saya tu, dia seolah-olah macam tenung je kita. Macam tak ada perasaan, tak ada reaction macam tu. And then saya tanya lagi, "Cari siapa?" Dia hanya menenung je saya tu, and then dia tak buat apa-apa. And tiba-tiba saya nampak dia pandang ke arah batu tu dan mengangguk. Macam budak ni okey kan, tapi kita macam malas nak layan lah. So saya pun ambil kamera and then nak snap gambar adik saya waktu tu. Waktu saya nak snap Abang Cap, sekali lagi lengan saya ditarik. "Ya, nak apa?" Budak tu pun bersuara, "Abang, nenek tak bagi." "Nenek tak bagi apa?" "Nenek tak bagi." "Ya, nenek tak bagi apa?" "Nenek tak bagi." 3 kali Cap, saya tanya soalan yang sama. And last kali saya tanya dia, "Nenek kat mana?" Dia angkat tangan dia and menunjuk ke arah batu yang adik saya sedang sandar waktu tu. And pada waktu tu Cap, saya tengok ke arah batu tu, and saya tengok adik saya, belakang ada adik saya Cap, waktu tu ada satu kepala sedang menyengah seakan-akan begini.
Macam tu. Tapi memang nampak cap muka seorang nenek tua, sini semua putih cap. Tak tahu macam mana nak gambarkan. And saya terperanjat lah. Macam Allahu Akbar, Allahu Akbar. And pada waktu tu saya toleh balik ke arah kiri saya. Budak tu dah tak ada cap. Budak tu dah tak ada cap. Sumpah budak tu dah tak ada. And then saya terus cakap, Nadir, dah jom. Lepas tu kata, kenapa bang? Dah, jom. Sebab saya nampak tau, figure tu hanya macam kena stun tau kat situ. Dia berdiri je, macam perhati kita orang. And then saya tarik adik saya, and kita orang lari daripada batu tersebut. So pada waktu tu cap, memang kita orang tak fikir banyak. Memang kita orang memang nak lari balik resort dengan family lah. Gila kau, dalam keadaan macam tu dah nampak benda macam tu terang-terang cap. Kita orang pun pusingkan badan and berlari berlawanan arah dengan batu tersebut. And macam aku cakap tadi cap, pintu gerbang tu sumpah dekat gila dengan batu-batu tu. Tapi masalahnya aku dengan adik aku lari, pintu gerbang tu macam makin lama makin jauh. Tak jumpa masalah pintu gerbang tu. Pintu gerbang tu nampak depan mata, tapi kita orang duk lari tak sampai-sampai. Dekat kaki kami ni hanya pasir sahaja. Walaupun kita orang depan mata tu nampak tar, tapi tak sampai-sampai ke jalan tar tersebut. And kita orang lari sampai adik ni dah batuk-batuk, memang dah mengah lah senang cerita. Sama juga macam saya cap pada waktu tu. And time tu kita orang pun terduduk dekat situ. Asal jauh sangat ni bang, bukan tadi kita masuk cepat je ke dah sampai? Itulah, abang tak tahulah kenapa. Abang nampak apa tadi? Tak tahu dah adik. Abang tak tahu abang nampak apa. Tak apa, kita duduk sini jap. Kau sandar kat batu ni. Time tu saya terdiam cap. Sebab waktu saya suruh adik saya sandar kat batu tu, saya baru realize yang kami masih lagi di batu yang sama tadi. Kenapa bang? Kau duduk sini. Abang nak azan. Okey? Apa-apa yang lalu dekat kau jangan layan. Bagi abang azan, okey? Okey bang, okey. Duduk sini adik. Dengar cakap abang, okey? So waktu tu saya pun letak kat sini and terus melaungkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. And bila sampai ke Allahu Akbar yang kedua tu, tiba-tiba adik saya ni tutupkan mata dan rebah dekat sebelah saya. Nadir, kenapa ni? And pada waktu tu saya pusing ke arah adik saya, and saya nak berjalan ke arah dia. Tiba-tiba mata saya ni rasa macam kabur tau, rasa macam nak pitam. And lepas tu saya rasa badan saya gebah and jatuh ke pasir tersebut. And selepas tu cap, saya memang tak sedar apa yang jadi. And lepas saya sedar, saya sudah pun dekat dalam bilik rawatan resort tu waktu tu. And pada waktu tu saya tengok dekat jam, sudah pun 10:15 pagi cap. Berapa lama saya pengsan saya tak tahu. Tapi selepas dah berubat apa semua, ada seorang ustaz dekat situ juga. Saya cerita apa yang saya nampak dekat ustaz. Saya risau tentang adik saya sebenarnya, tapi ustaz cakap adik tak ada apa-apa. Cuma ustaz nasihatkan kami supaya jagalah sikit kita orang punya tingkah laku dekat situ. And then pada waktu tu mama cerita dengan saya yang kita orang ni dijumpai pengsan dekat sebelah batu yang kita orang ambil gambar tu tadi, dengan keadaan dua-dua ni sedang terbaring menghadap each other waktu tu. And pada pukul 11:45 malam kami ni ditemui dan dibawa balik ke resort, dan kami tidur sepanjang malam sampailah ke pagi. So itulah kisah yang dikongsikan oleh Naim kepada kita dan boleh dijadikan pengajaran kepada kita juga guys. So kalau korang lah kan, mungkin korang rasa macam apa, cerita ni macam biasa je, pernah tengok kat movie ke? Oh jangan mat. Benda-benda macam ni, tempat-tempat macam ni, khususnya pulau, setiap tempat ada penjaga dia sendiri. Kalau kita tak hormati, kita terima padah dia. Rangup setiap kali Keropok Moni, hidang petang pagi, Keropok Moni, rasa yang menawan Keropok Moni, untuk keluarga dan kawan. Keropok Moni, Keropok Moni, rangupnya. Okay guys, itulah cerita yang pertama yang dikongsikan oleh Naim guys kan. Bukan Naim Daniel, tapi itulah dia, kisah dia. Tapi aku pelik lah, apa hal dia nak panggil aku abang pula? Dia yang lagi tua pada aku kan. Aku nampak tua. Tapi tak apa, biarkan dia nak panggil abang ke apa, it's okay. Okay guys,
Cerita yang kedua sudah marilah. Cerita yang kedua ni bukan datangnya daripada penduduk, pelancong maupun apa-apa pen. Tapi dia datang oleh seorang pemandu bot. Bukan Abang Aziz. Pemandu bot ni nama dia Salim, berumur 33 tahun guys. Dia sudah pun berhenti kerja lah untuk tahun ni. Sebab benda ni terjadi dalam sekitar 2009-2010 lah. Lama dah guys cerita ni kan. Dia ni merupakan seorang pemandu bot di area JT Marang. So dia ni akan bawa daripada Marang pergi kat Pulau Kapah. Okey. Dia ni memang orang kata apa, dikenali lah dekat area-area situ. Tapi Acap pun tak sure lah kan, adakah orang ni pakai nama sebenar ataupun mungkin nama ni bukan nama sebenar. We don't know, okay. Tapi cerita dia menarik untuk Acap kongsi. Cerita dia guys, okay, kalau korang nak tahu, Pulau Kapas ni dia tak besar sangat, okay. Yang mana pernah pergi kan, memang pulau ni tak besar sangat. And then kalau korang nak tahu, jumlah resort dekat pulau ni tak banyak sangat. Dia tak seperti semeriah pulau-pulau yang lain. Dia adalah, tak adalah mati kan, tapi dia tak semeriah yang lain. Itu yang Acap boleh cakap and apa yang digambarkan oleh Abang Salim ni. Okey, menurut dia pemandu bot yang ada dekat situ, diorang ada jadual pergerakan masing-masing. So waktu tu dia kata abang ni memang sekitar biasanya akan habis shift dalam lebih kurang 6.50, pukul 7, bergantung kepada passenger yang abang ambil lah. Tapi biasanya abang akan settle sebelum maghrib lah Cap. Sebab yelah malam memang ada ramainya kebanyakan budak-budak yang lebih senior, dia kata, yang akan conquer. Ataupun kadang-kadang diorang ambil sampai paling kuat pun pukul 8, pukul 9 tu last lah. So tapi abang memang pukul 7. Okay? So nak jadikan cerita ni, ada satu hari kan, si Abang Salim ni, dia dapat panggilan telefon oleh seorang kawan dia dekat situ, namanya Rosli. Dia kata Rosli waktu tu call abang, tapi time tu dah last minute Acap. Dia kata bini dia ni dah mula sakit-sakit. Bini dia ni dah sarat. So dia macam orang kata apa, tak sedap hati and dia nak balik waktu tu. And kita faham lah kan, sebagai seorang suami, abang faham yang kalau benda berkaitan dengan bini ni memang tak boleh buat main. So pada waktu tu si Rosli ni minta abang untuk settlekan last trip dia. Tapi last trip dia ni adalah pukul 7.10, tak silap abang, pada waktu tu 7.10. So perjalanan nak daripada Marang tu nak pergi ke JT dalam lebih kurang 45 minit lah. Tapi masalahnya Cap, waktu tu dah pukul 6.10 petang lah lebih kurang. And then waktu tu abang dah sampai pulau kan. Kalau abang dekat JT boleh lah tarik sekali, bawa sekali kalau tak ramai. Tapi abang dah sampai pulau. So kalau daripada pulau tu nak balik Maran, lebih kurang 45 ke 50 minit lah lebih kurang. 45 minit tu paling awal lah nak sampai ke JT tu balik. So abang pun duk fikir. Tapi sebab kawan punya pasal kan, abang pun pergilah waktu tu. Abang pun tak buang masa, abang pun patah balik ke JT. Sebab Rosli cakap dia punya penumpang tu ada 7 orang je. So abang macam okey lah 7 orang je kan. So abang pun tak ada fikir banyak. Abang start boat terus balik ke JT. Sampai je dekat JT Cap, waktunya dah senja lah, pukul 7 something lah kan. So abang pun tak nak buang masa. Abang pun panggil semua penumpang yang nak masuk ke bot Rosli ni masuk ke bot abang. Sebab abang bagi tahulah, attention, bot 7 masuk sini, bot 7 masuk sini. So bot 7 tu bot Rosli lah. So diorang pun ramai-ramai masuk ke dalam bot tersebut. So waktu tu abang terus pergi kat belakang enjin, start the motor and then bergerak ke pulau tersebut. Sebab abang tak nak lambat kan. Kan abang lengah-lengah duk gocoh-gocoh, kan budak ni sampai lambat, kan abang pula kena marah. Sebab kita niat nak tolong kawan. So kita kena percepatkan dan mudahkan urusan dia. So itu je abang fikir waktu tu. So masa tengah jalan, abang macam lepak, relax. Abang terfikir, tadi Rosli cakap 7 orang ke 9 orang So abang pun start kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Rosli cakap 7 ke 9? Lantak lah kan. Ni dah pun setengah jalan dah ni, dah suku jalan dah pun dia kata. So dia pun buat tak tahu, dia pun jalan je atas tu. And then dia pun macam apa, sebabkan dia pun penat kan, dah nak ujung-ujung shift dah pun. Dia ni jenis ramah tau guys.
Dia suka borak dengan penumpang-penumpang bot dia. So dia pun cap lepas lah ada lebih kurang 20 minit macam tu, abang pun start lah borak dengan orang yang ada dua depan abang ni lah. Sebab abang dekat belakang kan. So yang paling dekat tu dua lah. So sebab yang lain tu macam nampak senyap, sunggul, termenung, ada yang tersandar, nampak macam keletihan lah kan. Tapi kita faham perjalanan jauh. So abang pun borak rancak dengan dua orang ni. Dua orang ni pun bagus, gamar kaki borak. So waktu kita orang borak, tiba-tiba cap, abang rasa bot abang macam makin lama makin perlahan cap. Makin lama makin perlahan. Tapi abang macam, apa hal pula perlahan ni kan? Keadaan time tu memang dah gelap tau. Dah senja kan. Tapi time tu macam nak fikir banyak pun tak boleh. So abang pun macam try lah ubah sedikit position boat tu untuk ke arah yang lebih okey lah. Mungkin derusan air ke apa kan. So waktu tu jalan je boat tu perlahan-lahan, makin lama makin berat. And then tiba-tiba boat tu stop cap. Tengah-tengah tu cap. Abang dah macam pelik. Rasanya enjin baru lepas servis, minyak pun ada. So abang pun bangun and pusing ke arah tangki minyak yang ada dekat belakang abang tu. Abang pun pusing. Abang cek, selongkar, tengok minyak ada lagi, cukup lagi, semua okey. And masa abang tengah cek tu, ada satu orang ni dia tepuk bahu abang. Bang, semua okey tu? Dia tepuk bahu abang. Lepas tu dia tanya, bang, semua okey ke? Okey. Tak apa, kau cakap dengan yang lain. Jangan panik. Ni technical problem. Benda ni biasa kau cakap dengan dia orang. Dia cakap lain apa je bang, kita orang berdua je kat dalam bot ni. Apa? Berdua je dalam bot ni? Aku cepat-cepat toleh ke arah belakang cap. And betul cap, masa aku toleh belakang kat bot aku tu, memang betul ada dua orang je cap. Which is depan seorang, tepi seorang. Yang aku borak tadi lah. And yang lain yang senyap tu tak ada siapa-siapa kat situ. Aku gosok mata aku 2-3 kali sebab keadaan gelap kan. Suasana gelap. Takut tak nampak, tapi memang tak ada. Aku pun malas nak cakap, malas nak pening. Aku pun tarik bot tu, jalan memecut ke arah JT belah sana pula lah, nak pergi ke Pulau Kapas. So pada waktu tu jalan punya jalan, sudah pun lebih kurang 40 minit lah kita orang jalan. And dah nampak lah kat situ area-area gigi pantai tu kan. Dah sampai ke arah sana, abang pun bangun daripada belakang tu nak pergi ke depan sebab nak tarik tali lah, nak turun sahur. So waktu abang on the way pergi depan tu, abang dapat phone call. So abang macam kejap. Tengok nama phone Rosli. Ini mesti nak tanya ni, dah angkat ke belum? Ni ingat kita tak tolong kawan. Biasalah. So angkat, pap. Hello, Sli. Mu kat mana tu? Aku kat Pulau Kapas, kenapa? Mu gila ke apa? Mu boleh tolong aku? Tak boleh tolong ni bos call aku, kata passenger marah-marah mu tak sampai lagi. Aku dah bawa dah ni. Aku dah bawa dah, penumpang mu ada 2 orang kan. 2 orang apanya? Ada 9 orang lagi kat JT ni. Ni ada 2. Aku toleh ke arah belakang cap. Abang toleh ke arah belakang cap. Toleh belakang, tak ada siapa. Tak ada siapa belakang kau. Kosong belaka. Yang ada bot. Berat nandang. Waktu tu memang tak payah cakap apa lah. Peluh, bulu semua naik belaka. Nampak tiba-tiba cakap ganu ni. Tapi waktu tu memang seram cap. Memang berdarah-darah. Abang pun macam relax dulu. Abang parking, abang menyebut dekat tepi. And then abang keluarkan phone abang sekali lagi. Abang call kawan abang lagi seorang. Nama dia Hairul. Bro, mu free dok? Free bang, kenapa? Mu tolong aku boleh? Kenapa? Mu bawa bot aku PJT. Mu ambil penumpang Rosli. Kenapa bang? Mu tak payah tanya, nanti aku bayar pitih. Okey. Lepas tu si Khairul ni datang ke arah bot abang sebab dia pun tak jauh tau dari situ. Dia datang and then dia terus pergi ke abang and dia tanya, "Bang, kenapa muka gini bang? Pucat belaka ni. Nampak hantu ke?" Tak adalah. Mu ni cepat sikit, orang dah tunggu sana. Lepas tu budak tu pun terus bawa bot abang pergi pecut ke balik ke arah JT Marang sana. So waktu tu cap, memang tak boleh cakap apa. Otak ni jeng kosong, tak boleh nak cakap dengan kata-kata lah. Abang jalan ke arah resort pemandu-pemandu bot waktu tu.
memang terdiam, berpeluh, tak cakap apa-apa pun kat siapa-siapa. And waktu tu abang call Rosli and abang bagi tahu yang Khairul pergi sana, inform kat dia yang semua benda dah settle. And sampai ke berapa bulan juga Cap, yang abang memang tak bagi tahu apa-apa kat Rosli tentang malam tu. Tapi Rosli ni bengang lah kat abang sebab abang lambat pada waktu tu. Tapi abang just cakap dengan Rosli tu, waktu tu memang dah sampai separuh jalan, bot abang tiba-tiba mati. Abang pun tak tahu kenapa. Sebab tu abang panggil Khairul datang. Tapi bila Khairul datang, dia dah betulkan apa semua, Khairul dapat settlekan, and Khairul yang pergi ambil penumpang-penumpang yang lain. Tapi Alhamdulillah lah, amanah orang pun settle. Tapi adalah sedikit hujan dekat tengah laut tu. Abang tak tahu siapa yang menumpang abang sampai ke jeti Pulau Kapas tu. Dan itulah kisah yang dikongsikan oleh Abang Salim kepada kita guys. Sorry lah kalau Acap cakap ganu tadi, dok mengepek-gepek. Kita minat. Boh Zizang kan. Okay, so itu dah dia cerita yang dikongsikan oleh Abang Salim. Memang sangat menakutkan bila di mana kita menumpangkan orang yang bukan daripada alam kita. Kan mula-mula dia kata 7, dia bawa 9, lepas tu tinggal 2, lalas tak ada orang pun dalam bot tu. Dahsyat mat kan. So guys, itulah dia cerita tentang pulau yang Acap tak dapat nak cari sangat dekat dalam DM ataupun email. So kalau korang ada cerita mengenai pulau guys, korang boleh hantarkan kepada email yang Acap tulis dekat sini, and then kita boleh kongsikan di part 2 kalau korang nak. Okay, so sampai sini saja video Acap untuk kali ni. Harap korang terhibur. Maaf salah silap, tersalah kata. I see you when I see you guys. Assalamualaikum. Ciao lu. Bye.